Saya tidak mau guna masa untuk memberi kisah tentang pengkhianatan dan permasalahan lama. Semua kita tahu. Ya. Dan bagi yang ikuti akan lebih faham mengapa sentiasa saya tegaskan. Dalam perjuangan ini, mesti kita lihat pertama kerangka besar, keduanya landasan perjuangan. Kalau landasan kita itu semata-mata rebut kekuasaan, rebut kedudukan, punggah kekayaan, kita lihat ada yang akan tempang. Oleh demikian, parti ini mesti kembali kepada landasan. Sebab setelah merdeka sekian lama, setelah kita perintah dalam PH, beberapa masalah besar rakyat belum terkendali. Yang masalah pertama yang masalah kemiskinan. Apa beda pendekatan kita dengan pendekatan UMNO? Bagi kita yang miskin, miskin. Melayu miskin, Cina miskin, India miskin, Iban, Kadazan, itu manusia. Bagaimana politik ini boleh membedakan di antara manusia? Kerana warna kulit, kerana rupa paras, kerana budaya, maka terhakis kemanusiaan kita. Saya memang berdegil dalam hal ini daripada awal. Kita bentuk parti ini memang mewakili majoriti orang Melayu. Memang kita akui majoriti orang Melayu masih miskin, tersisih. Walaupun yang memerintah itu semua tokoh-tokoh Melayu. Yang semua kaya raya. Rakyatnya miskin. Tetapi beda kita ialah bahawa yang kita terapkan itulah prinsip dan dasar. Kalau kita bicara soal keadilan, yang adil bagi Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan. Kalau kita cakap soal membela nasib miskin, walaupun majoriti besarnya pribumi, bumi putra dan Melayu, ia mesti mengambil kira kedudukan semua kaum, termasuk Cina, India. Kalau ini menyebabkan ada orang pandang serong, kita rugi sedikit undi, saya tak peduli. Yang penting ialah kita hidup bermaruah dan berprinsip. Bukan sekadar menjadi pengemis. Dan kalau ada sedikit pertelagahan dalam pengalaman kita dalam PH, ini dia dalam prinsip. Saya beritahu kepada rakan-rakan dalam PH. Saya tidak sedia tolak ansur dalam prinsip ini. Ini bagi saya harus kita ingatkan. Philip Ashton, wakili Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu baru-baru ini, mengerbitkan laporan panjang mengenai kemiskinan. Dan mengatakan pendekatan kerajaan Malaysia lapuk dan usang. Kerana mengatakan kemiskinan ini hanya 0.4%. Maknanya di Negeri Sembilan hampir tidak ada. Di Selangor tak ada langsung yang miskin. Ini pandangan yang dipegang oleh kerajaan. Semasa mempengurusi caucus parlimen, adakan seminar dan kita katakan kaji semula. Tidak munasabah. Bagi kerajaan Pakatan Harapan, terima angka lapuk UMNO. Apa kata Menteri Ekonomi pada masa itu? Tetap 0.4%. Pemikiran lapuk sudah ada. Kita fahamlah mengapa orang-orang seperti itu meninggalkan parti kita. Yang ikuti akan faham. Kalau benar kita ini berjuang membela nasib rakyat, kita kena terima fakta. Statistics can lie. Real statistics should not lie. Kadang kalau kita buat angka, Port Dickson, Rembau, Jelebu, Jempol, tak ada orang miskin. Ramai. Majoriti orang Melayu. Kelompok India. Kampung-kampung Cina sendiri pun. Tadi saya tiap kali saya ke Port Dickson, pagi tadi pun sama, saya pastikan lihat beberapa keluarga Melayu, keluarga Cina, keluarga India. Nak beri mesej kepada negara ini bahawa kemiskinan itu tidak kenal kaum atau warna kulit. Dan tanggungjawab kita membela semua. Bagi saya landasan ini jangan kita ketepikan. Belum selesai. Sebab
Semua angka menunjukkan bahawa dari kajian bukan saja Philip Ashton, ya, Fatimah Kari umpamanya, pakar ekonomi, wanita dan ragayah sebelum itu, Fatimah Kari buat kajian tentang pesara KWSP. Ingat, dia kaji tentang semua yang pesara KWSP. Di kalangan pesara KWSP ini, ada yang kaya, ada yang pegawai tinggi, ada yang rendah. Majoritinya masuk kategori miskin kalau dilihat dari segi kemiskinan yang disebut multi-dimensional poverty index. Bukan dari segi pendapatan, lebih dari semua. Pendidikan, pendapatan, kemudahan asas yang disebut multi-dimensional. Ini pernah dalam kongres, dalam convention dulu saya cuba kupas, ya. Tapi saya nak sebutkan di sini, kalau kita gunakan pendekatan yang menyeluruh tentang apa itu kemiskinan, menurut kajian Fatimah Kari, 84%. Saya sebut statistics cannot lie, ini saya takut tersilap. Memang 84% dari pesara yang menerima KWSP masuk kategori miskin. Saudara, kita ini, parti kita ini wakil mereka. Bukan wakil korporat. Bukan wakil pembesar-pembesar. Bukan wakil orang yang ada kontrak besar. Kita wakil mereka. Bicara kita mesti menyuarakan denyut nadi mereka. Sebahagian daripada kita lupa. Sebagian kita ini jaga beberapa kerat ketua-ketua, bayar pada mereka, upah mereka, beri jawatan kepada mereka. Tidak pernah dengar suara rintihan rakyat miskin. Saudara, itu bukan mewakili dan pimpinan parti keadilan. Saudara boleh pegang apa jabatan pun dalam parti. Tapi kalau tidak menyuarakan denyut nadi kelompok miskin di kalangan kita, majoriti rakyat kita dari pelbagai kaum, saudara tidak layak menjadi pemimpin keadilan atau pemimpin yang berjiwa rakyat. %84 bila dibicarakin, saudara tahu tak? Tentu dari segi jumlah majoritinya Melayu. Tetapi dari kohort atau kelompok yang dianggap miskin, paling miskin, itu di kalangan etnik India. Sudah, saya Melayu. Apa saya peduli? Saya jaga Melayu dulu. Tapi saya kan manusia. Jadi manusia yang telah diberi amanah untuk memimpin, kemudian melihat masalah majoriti, kemudian melihat setelah negara ini merdeka 6 dekad, dengan segala kekayaan, masih kelompok etnik India ini di kalangan yang miskin. Maknanya kalau relatif dari segi pesara KWSP, kelompok etnik India ini masih tercorot ke bawah. Kalau saudara jadi pemimpin keadilan di cabang, di majlis atau exco, saudara mesti menjadi wakil mereka. Wakil anak Melayu yang susah, anak Cina, anak India. Dan kita kembangkan ke Sabah Sarawak, baru saudara jadi pemimpin ulung yang memperjuangkan keadilan dan PKR, Parti Keadilan Rakyat. Saya ingatkan ini sebagai ini landasan yang jangan kita lupa. Kadang-kadang politik ini apa politik? Kalau kita lihat, orang dah mula rasa jemu dengan pimpinan politik, dia ada harga. Harga di parlimen sekarang mahal. Berapa juta? Apa jawatannya? Menteri, di mana menteri? Duta Bertaraf Menteri, GLC, di harganya. Bukan timbalan speaker. Jadi ada harga. Sudah bilang.
Dia bukan harga, dia ini layak. Ada integriti. Pejuang rakyat akan bicara dengan berani. Memberikan gagasan ekonomi yang boleh membantu. Bukan dalam perkiraan. Perkiraannya ialah apakah sogokan ini boleh membantu sang penguasa kekal berkuasa. Saudara, mengaitkan imej dan gambaran dan nama orang politik. Jadi sebab itu saudara, kembali kepada landasan. Selalu saya gunakan istilah khitah. Khitah ni landasan, prinsip, gagasan, perjuangan. Jangan kita sibuk sangat. Politik, kata Kissinger, Henry Kissinger, dia ikut pemikir Perancis, Cardinal Richelieu dalam sejarah Perancis. Ini dia kata adalah adegan golongan elit penguasa, the concert of the rich and the powerful. Diplomasi dan politik itu adalah adegan permainan percaturan golongan kaya dan berkuasa. Rakyat, hamba rakyat ini hanya perkakas yang boleh digunakan untuk mengangkat mereka. Saudara, kita kena patah balik pahaman kita. Ini yang dianggap politik yang tidak bermoral, tidak ada etika, tidak ada integriti. Maka politik itu mesti kembali kepada landasan. Landasannya ialah mewakili. Kita janji negara ini demokratik. Harus demokrasi. Ini bukan janji Parti Keadilan atau DAP atau amanah. Ini peristiharan kemerdekaan Malaysia. Yang dimasyhurkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Adalah negara Malaysia sebagai negara yang liberal dan demokratik. Menyatukan semua bangsa-bangsa. Pada masa itu dia tak sebut suku kaum. Kau disebut bangsa-bangsa negara ini. Yang menjamin keadilan dan kesaksamaan kepada semua rakyat. Ya, dalam prinsip perlembagaan soal bahasa Melayu, soal Islam, soal hak keistimewaan Melayu dan Bumi Putra, kedaulatan Raja-Raja Melayu, itu disepakati. Tetapi digaris bawahi semuanya itu dengan liberal dan demokratik, keadilan dan kesaksamaan bagi semua bangsa-bangsa di negara kita. Ini landasan kita. Dan saya fikir tak apalah kita bincang. Ada tugas-tugas orang tertentu di kalangan pimpinan, termasuk saya. Bagaimana mendapat dukungan. Kerana kita dapat mandat rakyat. Itu betul. Tapi sebelum saya sentuh hal ini, saya nak jelaskan dulu landasan kita. Kita dalam keadilan dan kita mau perkukuh hubungan kita dalam Pakatan Harapan. Kerana itu, ikrar kita bersama. Kita menang bersama. Jerit, perit, susah bersama. Ada orang kata amanah kemudian. Betul. Tapi kelompok amanah ini dalam PAS, pada waktu dalam PAS adalah amanah yang sama fikrah dan semangat perjuangan dengan kita. Sebab itu tidak boleh dianggap sebagai parti yang baru. Jadi saudara, ini tanggungjawab kita. Keadilan bersama DAP dan amanah. Kita perkukuhkan sebagai ya, saya sekarang ketua pembangkang. Ini bukan saja PH. Semua yang membangkang itu saya kena pastikan ada strategi yang sama menghadapi parlimen mulai Isnin ini yang akan dianggap satu drama yang dinanti-nantikan. Dan selain itu, isunya kita mau ahli-ahli parlimen kita mengungkapkan persoalan ekonomi rakyat dan landasan good governance di negara kita.
Yang kedua, saya katakan tugas saya termasuklah mengingatkan seperti mana dipersetujui oleh PH, kembalikan mandat rakyat. Sudah, oleh kerana mandat ini yang penting, ya, dasar. Tapi mandat itu juga menyebut di antara lain dalam keadaan kemenut 2018 perjanjian yang ditandatangani tentang kedudukan Perdana Menteri pada ketika itu Tun Mahathir dan Anwar selepas itu. Ya dikhianati, ya itu kita sebelah. Jangan kita sampai habislah aku. Ada yang fikir macam tu. Tak, kita terus. Tapi kalau kita bicara mandat rakyat, jangan lupa. Ada orang, dia fikir mandat rakyat, dia ambil sebahagian. Tak. Mandat yang pertama, yang lebih penting adalah agenda reform yang masih kita harus teruskan dan tingkatkan. Yang kedua ialah tentu soal kepimpinan yang cuba dikhianati dan disabotaj terus menerus. Kerana saya faham, ada orang kata, bukan tak sokong Anwar, tapi Anwar ni kontroversi dia banyak sangat musuh. Sebab apa? Sebab saya rogol orang, atau bunuh orang, atau rompak orang, atau gunakan persahabatan saya minta kontrak daripada Menteri Besar. Kalau gitu, saya wajar dimusuhi. Tapi kalau saya katakan, saya mau pertahankan tanpa tolak ansur agenda reform di negara kita. Saya fikir semua yang sealiran harus dukung. Kerana itu janji kepada rakyat. Jadi kita janganlah rasa terganggu begitu. Sebab penambahannya itu bertambah. Dan dalam perjuangan, mana ada perjuangan yang tidak ada pengkhianatan? Bagi tahu sejarah mana? Semulia-mulia insan Rasulullah SAW pun ada pengkhianatan. Sebaik-baik, sebijak, unggul pemikiran dunia, Confucius, itu pun ada pengkhianatan. Jadi sejarah begitu rupa. Tetapi ujiannya ialah kekuatan kita kekal pada landasan dan jaga akhlak dan etika kita. Ini saja pesan saya kepada saudara, balik dengan charge bateri baru. Ini COVID-19 ini, ya, sementara kena jaga. Saya minta maaf dengan orang nak peluk, nak salam. Bukan saya kena jadi contoh. Contoh pembatasan atau penjarakan sosial sebagai seorang yang sudah pilih sebagai presiden. Saya kena bagi contoh yang baik. Jaga pembatasan sosial itu. Ya. Kerana ini pandangan semua pakar-pakar, begitu je kita jaga, pelihara. Memang kadang-kadang kawan lama, sahabat lama kita nak rasa, tapi kita jaga sementara ini. Kerana belum tentu. Saya baca tadi laporan WHO yang terakhir menjangkakan ada rebound. Kerana telah terbukti, kata mereka, berjangkitan itu airborne. Jadi agak lebih parah. Tapi kita doa mudah-mudahan semuanya selamat dan jaga, tetapi kita ada tanggungjawab kepada anak, cucu kita, keluarga kita, rakan-rakan kita dan juga kepada negara. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.